Assalamualaikum. Bila kita sebut tentang sejarah manusia, ia sangat-sangat berkisar kepada perjuangan, pertempuran dan peperangan. Makanya, watak-watak utama yang biasanya diketengahkan dalam episod-episod sejarah adalah mereka yang digelar sebagai pahlawan. Kekuatan fizikal mereka elit, mereka tangkas, mereka cepat, mereka berani. Dan bagi majoriti besar siri-siri peperangan dalam keseluruhan kisah manusia, inilah yang paling berharga dan yang paling dicari-cari untuk mendatangkan kemenangan. Sampailah kemudian datang satu realiti baru. Ketika mana umat manusia berevolusi, mereka menghasilkan senjata-senjata yang menyebabkan golongan-golongan pahlawan ini tidak lagi diperlukan dalam peperangan. Apalah bandingnya seorang lelaki meluru melibas musuh kalau dengan hanya memicit picu senjata, ia langsung lantas mendatangkan kematian musuh. Apalah gunanya otot berketak-ketak kalau satu senapang boleh melumpuhkan daripada jarak 10 meter, kalau satu meriam boleh membunuh puluhan tentera. Jadi inilah realiti baru yang sangat-sangat mengubah wajah dalam konflik peperangan. Dan dalam lipatan sejarah revolusi peperangan ini dijenterakan oleh tentera-tentera dan kerajaan barat. Jadi dalam video ni kita nak menelusuri perjuangan dan pergelutan pahlawan-pahlawan daripada pelbagai tamadun menghadapi realiti kehebatan senjata ketenteraan barat. Yang pertama, Mat Kilau. Mat Kilau tahu bahawa perjuangannya menentang British adalah bagaikan semut menentang gajah, bagai embun pagi melawan hutan nan terbakar. Namun demi membela maruah bangsa dan agama, pahlawan Melayu itu berani mempertaruhkan tubuh melawan senjata api termoden musuh. British telah bertindak kurang ajar dengan mencampuri urusan pentadbiran, memaksakan sistem residen serta memungut cukai dengan zalim. Dengan keberanian dan kepahlawanan beliau, Mat Kilau memulakan penentangan terhadap penjajah. British menggelarkan Mat Kilau sebagai penderhaka dan mula memburunya. Kemuncak kekejaman British terbukti apabila bertindak membakar kampung halaman Mat Kilau. Dengan kekuatan senjata moden dan ramainya askar-askar British, kemenangan tampaknya sememangnya pudar. Namun ini sedikit pun tidak menggoyahkan semangat Mat Kilau. Selanjutnya akan berlakulah perang gerila antara yang paling ulung di tanah Melayu. Mat Kilau dan Toh Bahaman serta Teh Ibrahim dan Awang Nong mencapai kejayaan muktamad apabila mereka berjaya menguasai Balai Polis Kuala Tembeling dengan mudah melalui serangan tergempar. Pihak British tak menyangka serangan balas ini mereka sungguh digemparkan sehingga terperosok dalam situasi yang genting. Pasukan Mat Kilau kemudian melaksanakan strategi yang cukup bijak dan gempak untuk menumpulkan senjata moden pihak musuh. Mereka membina kubu di hutan rimba dan sungai curam Jeram Ampai. Lokasi ini membuatkan meriam British tidak dapat digunakan kerana terlalu berat untuk dibawa. Mereka cuba menolak meriam yang berat itu tapi tak ke mana. Akhirnya mereka tinggalkan saja. Askar-askar upahan yang masuk ke dalam kawasan mereka diserbu dan dilumpuhkan dengan ketangkasan hasil latihan silat dan ketajaman bilah keris. Malah mereka turut menggunakan senapang yang dirampas daripada pihak British. Namun serbuan tentera British dari pelbagai arah telah mengepung kubu Jeram Ampai. Mat Kilau dan Datuk Bahaman berjaya melepaskan diri tetapi kemudian terbitlah berita dari pihak British bahawa Mat Kilau telah mati. Pahlawan Melayu ini bagaimanapun ternyata amat liat nyawanya, pantang mati kerana beliau kemudian berpuluh-puluh tahun selepas itu memunculkan dirinya dan mengumumkan bahawa beliaulah Mat Kilau yang telah menentang British. Nombor 2, The Last Samurai. Samurai dianggap sebagai golongan pahlawan bermaruah yang sesekali tidak akan membelakangkan musuh dan mereka berpegang kepada satu kod utama iaitu Code of Bushido. Mereka rela mati demi mempertahankan kod Bushido ini. Ia adalah simbol keberanian
Dan maruah mereka malah mereka meletakkan kebenaran di hujung mata pedang. Dan itulah yang akhirnya berlaku kepada mereka. Mereka mati beramai-ramai sehingga pupus sudah samurai daripada tanah Jepun. Apa yang membunuh mereka? Ternyata ia adalah musuh terkuat yang mereka pernah hadapi, iaitu kemodenan. Pertempuran Satsuma selama 8 bulan menyaksikan tamatnya riwayat kelas samurai dalam sejarah Jepun dan matinya samurai terakhir, Saigo Takamori. Ia adalah perjuangan terakhir golongan elit samurai dalam pergelutan mengubah negara Jepun daripada rejim feudal kepada negara moden. Antara sebab tumpasnya samurai dalam pertempuran Satsuma adalah senjata mereka mundur. Di samping ialah bilangan mereka sendiri kecil dan sikap kepahlawanan mereka yang akhirnya membuatkan mereka mati. Ya, kod pahlawan mereka yang akhirnya membunuh mereka, dan ini agak ironi. Samurai meletakkan nilai pahlawan mereka lebih daripada nyawa dan penerusan legasi mereka sendiri. Malah untuk menebus maruah mereka yang tercalar, mereka sanggup membunuh diri mereka dalam tradisi yang diberi nama seppuku. Mereka meletakkan pedang sebagai simbol kesempurnaan pahlawan dan inilah punca kematian mereka beramai-ramai. Dalam fasa pemulihan Meiji, peranan samurai seolah-olah dihina dan diperlekeh apabila kerajaan menghalang pemilikan pedang. Jepun mula memeluk kebaratan dan mereka menghalang cara hidup pahlawan. Ini memang mendatangkan kemarahanlah bagi pihak samurai. Saigo Takamori mahu mengembalikan maruah pahlawan dan menentang gaya hidup barat. Darah samurai menggeledak dalam tubuhnya. Dia kemudian mengetuai pertempuran menentang kerajaan dan berjaya menawan istana Kumamoto. Pertempuran lantas meletus antara samurai dengan askar imperial. Malangnya ia sangat berat sebelah. Ketika samurai setia dengan tradisi bertempur dengan pedang katana, askar kerajaan membedil dengan senapang dan meriam. Setelah konflik berakhir, tentera kerajaan miliki 59 juta peluru lebih daripada sebelum peperangan tercetus pun. Letupan demi letupan meriam dan bidikan senapang-senapang membunuh samurai tanpa belas, dan pada saat akhir pertempuran hanya tinggal Takamori dan 40 samurai. Mereka kemudian melarikan diri di sebalik hujan peluru. Dalam larian itu, Saigo Takamori lumpuh dan tidak mampu lagi bergerak. Dia kemudian mengarahkan sahabatnya untuk memenggal kepalanya. Kematiannya menandakan tamatnya pertempuran Satsuma dan simbolik tamatnya kelas samurai yang sangat-sangat terkenal itu dalam sejarah Jepun. Yang ketiga, Napoleon menjajah Mesir. Tak ada waktu yang lebih memalukan kepada seluruh umat Islam daripada apa yang berlaku kepada kita semua pada akhir abad ke-19. Hampir semua negara umat Islam dijajah, hampir semua oleh Empayar Barat. Dan pukulan yang paling memalukan adalah dengan jatuhnya khilafah pada tahun 1924. Ia adalah kali pertama khilafah jatuh dan pupus dalam sejarah Islam selama 1300 tahun. Tetapi permulaan kepada kejatuhan dan kekalahan umat Islam kepada Barat sebenarnya berlaku lebih awal daripada itu, 200 tahun sebelumnya, iaitu ketika mana Napoleon Bonaparte menakluk Mesir. Ini adalah kali pertama tamadun Islam berinteraksi langsung dengan tentera Barat sejak daripada Perang Salib. Tapi kali ini ia sangat-sangat berbeza dan ia sebenarnya membingungkan umat Islam ketika itu sebab pihak yang menjajah, yang menyerang mereka kali ini tak membawa agenda Kristian macam Perang Salib. Napoleon Bonaparte membawa roh Barat yang melalui zaman pencerahan yang telah meninggalkan agama. Orang Barat ketika itu memiliki misi lain, bukan sebab agama, tetapi yang ditiakkan oleh mereka adalah kesombongan. Mereka merasakan mereka adalah tamadun yang paling maju dalam dunia ketika itu dan mereka mahu menjajah untuk menyebarkan kepintaran dan budaya ulung mereka kepada penduduk dunia yang mundur.
Dan ini juga adalah detik yang sangat mengejutkan dan membingungkan umat Islam sebab senjata yang dibawa oleh penjajah penyerang mereka ini ternyata sangat-sangat maju berbanding dengan apa yang mereka gunakan selama ini. Teknologi ketenteraan Napoleon jauh meninggalkan tamadun Mamluk. Ketika mana Napoleon mendarat di Iskandaria bersama 30,000 tenteranya, penduduk di sana tersentak macam baru terjaga daripada tidur. Tak tahu semena-mena dari mana datang orang kulit putih ni. Untuk apa? Kota Iskandaria lantas tumpas dan ditawan serta-merta. Ini menggemparkan kerajaan Mamluk yang mentadbir Mesir ketika itu di bawah naungan Khilafah Uthmaniyah. Kerajaan Mamluk menjadi panik dan mengumpulkan kekuatan serta-merta, lalu berlakulah peperangan yang sangat penting dalam sejarah pertembungan tamadun Islam dan Barat, peperangan Piramid. Kerajaan Mamluk sebelum ini dianggap memiliki kekuatan tentera legenda yang tidak dapat ditumpaskan. Antara kehebatan mereka adalah tentera berkuda elit dan pasukan pemanah berkuda. Jeneral mereka adalah Murad Bey, pahlawan berani yang menggempur lapangan perang dan melibas musuh kiri dan kanan. Peperangan lalu tercetus tidak jauh daripada kuburan Gah tinggalan Fir'aun itu. 60,000 tentera Mamluk melawan 20,000 tentera Napoleon. Tentera Mamluk meluru dan memecut dengan kuda ke arah musuh sambil menjerit dan bertakbir. Mereka menembak menggunakan pistol zaman pertengahan lalu membaling lembing, barulah diikuti dengan libasan pedang. Tentera Napoleon bagaimanapun tenang membentuk barisan. Setiap anggota membidik dengan senapang. Dalam kiraan, mereka lalu melepaskan tembakan dan ratusan kuda serta penunggangnya jatuh bergelimpangan serentak. Saksi tentera Napoleon mengatakan bumi serta merta dipenuhi darah manusia dan kuda. Mereka yang terlepas tembakan pertama ditembak pula pada arahan yang kedua. Tak cukup dengan itu, tembakan meriam membunuh puluhan nyawa sekali tembakan. Peperangan ini tak ambil masa lama, sehari pun tak, separuh hari pun tidak. Ia tamat dengan puluhan ribu tentera Mamluk mati terkorban dan hanya ratusan sahaja tentera Napoleon yang tumpas. Kisah-kisah penentangan golongan pahlawan terhadap penjajah yang ternyata memiliki senjata yang lebih-lebih hebat daripada mereka membawa kita kepada pelbagai pengajaran. Yang pertama antara yang mungkin paling jelas adalah keperluan dan kepentingan untuk kita membuat kajian dan maju terhadap teknologi. Kalau tamadun kita ketinggalan, tak memiliki daya dan semangat untuk mencipta, maka apabila berlaku pergelutan dan konflik dengan tamadun lain, waktu itu baru kita akan menyesal. Tapi bagaimanapun kita kena ingat bahawa aset insaniah, keberanian, kecekalan dan semangat perjuangan yang tinggi tetap penting. Kerana kalau tak ada semangat nak berjuang, kita putus asa sebelum kita diserang pun lagi. Maka ini adalah penjajahan yang paling teruk bentuk dia, yang tak perlukan senapang dan senjata musuh pun. Kalah sebelum berjuang, mati hina dan bukan mati secara bermaruah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak penerokaan kita terhadap beberapa perjuangan pergelutan pahlawan-pahlawan menentang realiti teknologi ketenteraan moden. Kita tak boleh meninggalkan semangat kepahlawanan, tapi pada masa yang sama kita tak boleh ketinggalan dalam aspek teknologi dan penciptaan. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum.